Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Madrasah Ahmadiyah Ad-Diniyah, Kampung Semungkis, Hulu Langat. Terima kasih banyak juga kepada yang diberikan oleh tuan pengerusi itu, memaklumkan bahawa bukan malam ini sahaja ada kuliah ilmu, ada banyak malam, setiap malam, hampir setiap malam ada. Jangan malam ni je datang, jangan pilih penceramah. Sebenarnya tanpa kita sedar, malam ni pun Allah pilih kita untuk datang ke majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi hari ini topik yang telah rakat, kita tengok solat ni memang penting, sangat penting. Ada seorang lelaki ni, bukan dia bergaduh dengan isteri dia, dia nak bercerai. Jadi isterinya telefon nak cakap dengan saya tak ada kat pejabat masa tu, sambungkan dekat telefon asisten saya, dapatlah cakap. Saya tanya, akak umur berapa? Saya tanya, 24 tahun. So sekarang ni apa isu akak? So sekarang ni suami saya dah nak bercerai dengan saya. Saya cuma tak pasti betul ke tidak tindakan saya ni. Dia kata macam tu. Saya kata, kau nak bercerai, kau cerai je lah. Saya kata, banyak cerita lah, tapi saya sayang kat dia. Macam tu janganlah cerai, saya kata. Tapi saya takut nanti kalau dia baik jahat kat saya, kau dia pukul saya lagi, cerai lah macam tu. Macam mana ustaz ni nasihatkan saya? Dia kata tu. Yalah, saya tanya sekarang akak nak macam mana? Saya tanya. Yalah, saya sayang kat dia, saya cuma tak pasti keputusan ni betul ke tidak. Keputusan ni, okay, sekarang saya tanya balik. Saya tanya huraian dia. Akak umur berapa? 24 tahun. Okay, akak, saya nak tanya, anak akak yang paling tua berapa umur? 7 tahun. 7 tahun dia kata. 24 tahun, anak yang paling tua 7 tahun. Saya tanya, masa akak kahwin dulu umur berapa? 7 boleh tahun. 7 boleh tahun. Bagi akak nak warna akak lelaki tu ada, tak nampak tanda-tanda dia tu elok ke tak elok. Maka dia pun mengaku dia kahwin dulu pun terlanjur. Okay. Jadi saya cakap, kak, kalau akak tanya saya nak tanya dulu, anak akak berapa orang semua? 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. Saya kata, kalau tanya saya kesiankan anak sulung. Saya kesian anak sulung. Dah lah akak dulu kahwin emergency. Dan kalau akak berpisah dengan anak akak, dengan suami akak, anak tu dah lah dia tu mungkin tak sah taraf. Kemudian dia pula tak ada pula ayah, macam mana? Saya kata macam tu. Alah, saya tanya lagi. Dia kata suami saya pukul saya kadang-kadang untuk benda-benda yang taklah besar sangat, tapi saya kena pukul. Okay. Tanya, sampailah pada soalan yang mustahak, iaitu tajuk kita hari ni. Saya tanya, kak, minta maaf, saya tanya, akak dengan suami solat macam mana? Ni cerita ni bulan lepas, telefon bulan Seboleh. Kesnya nak disebut pada berapa belas bulan dah. Jadi dia telefon saya 3 hari sebelum. Kak, saya tanya satu soalan ni. Saya nak tanya, akak dengan suami akak ni jaga solat? Saya tanya. Dia jawab, tak jaga sangat lah. Patutlah, saya kata. Memang patutlah macam tu. Saya kata, kalau
tiang solat ni, tiang agama ni kita tak jaga, apatah lagi tiang rumah tangga, saya kata. Itulah jawapan yang paling besar kepada kebanyakan kemusnahan rumah tangga sebenarnya. Lebih 90%. Jadi saya cakap dengan dia, lepas tu soalan saya tanya, Kak, sebenarnya siapa yang filekan kes ni, Kak? Suami akak ni macam mana? Suami akak dia nak cerai ke tak? Dia pujuk saya lagi, habis akak macam mana pula? Tak tahulah. Sekarang siapa filekan? Suami. Betul? Pula akak yang paling, bukan akak yang filekan kes. Macam ni lah, Kak, tak payahlah cerai. Akak berunding balik dengan suami akak, cakap, bang, kita ni masalah kita yang paling utama masalah salat. Jadi kalau kita jaga salat kita, mungkin benda lain pun terjaga. Itu je asas dia. Mak ayah kita dulu pun hidup susah juga, tapi kenapa dia boleh cukup, boleh bahagia, boleh besarkan anak-anak? Salah satu dia jaga solat. Anak pergi ke Lumpur, belajar rajin-rajin, jangan mengata ya, benda tu pesan ni. Pesan ke anak-anak, kau pergi ke Lumpur, pergi mana kau belajar, pergi Singapura, kau pergi Johor, kau pergi Melaka, pergi Perak, kau pergi belajar, jangan lupa, jangan tinggal solat. Yang tu pesan ke anak. Kalau dia tak tinggal solat, automatik ingat dekat mak ayah. Sebab bila dia semayang, insya-Allah lepas semayang dia mesti doa. Kalau dia doa tu pula, nak bagi makbul doa, protokol mesti betul. Macam gitulah kita cakap terima kasih banyak diucapkan kepada siapa dulu? Pengurusi dulu, pengurusi madrasah, lepas tu imam lah, lepas imam jawatankuasa. Kalau datang lah menteri besar malam ni, tiba-tiba menteri besar datang, ya Mak Muhammad menteri besar dulu sebut. Macam tu jugalah bila doa. Kalau protokol tak betul, tak makbul doa. Protokol ni apa? Pertama segala puji bagi Allah dulu, lepas tu para nabi, para sahabat, kemudian baru doa siapa? Kalau orang tu lelaki, doakan mak ayah dia dulu, kemudian barulah doa untuk diri sendiri. Kalau orang perempuan, doakan suami dia dulu, baru mak ayah dia. Jangan tanya apa hal lah, tak perhati lah kan. Macam tu lah ranking bila dah menikah kan. Bila dah menikah, ketaatan pada suami dulu, baru mak ayah. Benda ni yang kadang-kadang orang tak faham. Jadi doa pun tak betul. Tahu, ya Allah, kenapa tak makbul? Protokol tak ikut. Dan doa pun tak betul kan. Macam tu lah contoh nak bagi faham. Jadi salat ini merupakan tiang agama, rukun Islam yang kedua selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Amalan pertama yang akan dihitung di hari kiamat besok, tak ada amalan lain melainkan amalan salat yang akan ditanya dulu. Selesai salat, insya-Allah ada harapan lah yang lain. Tapi kalau salat tak selesai, tak usah tanya lah benda lain. Kau sedekah lah berjuta pun, tapi tak semayang, tak ada guna mana kan. Itu dah elok tu. Yang paling teruk perangai, rumah sebelah madrasah tapi tak pergi, tu paling buruk perangai. Tak maaf cakap, saya tak tahulah, saya tak cakap orang sini kan. Buta nak mata tak nampak kan, pokak telinga tak dengar orang azan kan. Ni cakap betul orang ni. Ada orang pernah ada satu peristiwa dulu, ni zaman yang diceritakan oleh orang arwah Datuk Ismail Kamus dulu. Macam mana ada orang tu dengan bangga jobo tu, jobo sombong. Orang sini pun cakap Ismilan kan. Jobo kan, belagak dia. Mana surau aku tak nampak pun surau dia cakap macam tu. Dia boleh bergurau macam tu. Tumbuh daging mata dia, tutup tak nampak. Dia cakap apa? Jangan kena ngatai dunia Allah dah bagi. Ya? Datang surau, datang masjid, pergi. Kalau dah lokek tu pergilah semayang. Sebab Nabi sendiri kata, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, kalau ikutkan hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Ni khusus untuk laki-laki. Orang perempuan topik yang paling baik semayang untuk dia ke rumah. Ikut dia rajin boleh datang, alhamdulillah. Kita faham kekangan orang perempuan. Kang nek datang masjid, datang surau, nek semayang maghrib, mengelupu laki beli penuh tak masak kan, contoh kan. Dengan ceramah satu debat ngangong laki tak terbolok, contohlah kan. Tu sebab orang perempuan lain ya. Tu sebab buat jaring tu, pak jaring tengah tu ya. Alhamdulillah ada beza. Makin saya datang kali pertama dengan kilo nampak teratur sikit. Hari tu cucu dia tu baru pecah ke dinding tu.
Kau baru patang semalam baca dia nak ceramah balik. Tak adalah dalam baca dah. Alhamdulillah. Elok tu. Nasib baik lelaki ramai malam ni. Kalau lain kali lelaki tak ramai, lelaki 12 sini, biar perempuan 12 nya. Kan, lelaki dah habis dah tak ada tu kan. Alhamdulillah, ya. Jadi, kewajipan solat merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang cukup syarat dapat memberi kesan dalam kehidupan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Nampak? Poin dia pula satu lagi, bukan sekadar solat, dilaksanakan dengan sempurna. Kadang-kadang kita sembahyang seorang, kita ni dah lah baca tahap bodoh baca ya kadang-kadang. Kalau yang pandai macam imam tak apalah, kan? Ni tak apa-apa pandai mana. Jadi datanglah ke madrasahnya, ikutlah ke belakang. Itulah yang bagus main jemaah, boleh tampung-tampung. Kan? Imam pun baca, kita pun amin ya amin. Baca Fatihah seseorang mungkin tak bunyi dah salah bila jadi imam tak orang salah Maliki yaumiddin upun Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok kita nak ihdinas salah pula ihdinas. Tu semua nak kena belajar kan? Kena belajar. Jadi bila kita tak berapa pandai benar, eloklah duduk belakang tu. Jadi jemaah kan? Kalau sambil-sambil tu janganlah biarkan kebangan kursi majlis tadi. Ada kelas mengaji sekali. Hari apa mengaji tu? Hari Rabu malam kan? Kan elok tu. Kadang-kadang bayangkanlah orang lain dah sibuk dah cerita hukum makam, dah umur 70 masih lagi nak betulkan Fatihah lagi. Tapi jangan malu, sebab itulah yang paling basic dalam solat kita. Fatihah tak betul, macam mana solat kita? Kan, jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan, ya. Kena belajar. So, bila cakap solat yang sempurna ni, ada 4 ciri nak mencapai kesempurnaan ibadah. Nombor 1, mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut. Ya, kena belajar. Kan, datang guru tu kita ikut. Kan, kalau boleh jadi macam Tuan Haji ni rajin, dia nyalin. Orang lain ni sebab dia bersedara dengan Abu Hurairah. Apa yang pecah cakap tu ingat agak macam tu lah kan. Apa itu kan, apa cerita Samsul debat tu okey lah. Apa cerita entah, sama juga. Menyalin tidak, sama juga kan. Jadi pertama mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut orang semayang kita cania, kita pun cania lah. Ada orang cakap cania, ada yang cania. Macam okay, takbir pun macam-macam cara. Ada yang cania, ada yang cania. Yang betul macam mana? Cania kan. Kan? Okay. Yang perempuan lain lah. Dia dalam tokong tu dah tidak. Kita tak nampak dia cenia aku, kita tak tahu kan. Orang perempuan. Ya. Jadi kena belajar dengan ilmu bacaan macam mana. Contohlah kita sampai kan, kalau pergi masjid, orang dah azan. Nah, lepas azan tu kita sekarang tinggal masuk. Sekarang ni nak buat solat sunat tahiyatul masjid dulu ke solat qabliyah maghrib dulu dah baik? Kena buat sunat qabliyah dulu. Sebab tahiyatul masjid bila-bila lebih baik. Sebab itulah masa nak buat solat sunat qabliyah. Ya? Salah lah. Itu sebab kita kena belajar. Kan? Orang tu meninggal. Orang tu meninggal. Apa itu contoh ni? Nantilah dulu. Nak ke bumi nanti dulu. Anak seorang belum sampai. Apa hal lah? Nak tunggu bila sampai? Seminggu lagi. Tak boleh lah simpan lama-lama. Kita kena capek pergi simpan dalam tanah tu. Sebab Allah dah jemput. Jangan lengah-lengahkan. Bila Allah jemput tu, tetamu Allah pailah hantar tarawih. Jangan lebih 3 waktu solat. Satu lagi, menjamu makan. Macam ada orang yang cerdik, yang dah belajar ilmu, dia tahu bila ada orang meninggal kat rumah itu, ada dah grup orang perempuan tu, dia dah kumpul duit, main macam duit kumpul-kumpul lah, RM10, RM50 setiap bulan. Meninggal dah ni, siapa rumah yang okey? Rumah Kak Tun lah. Rumah Kak Tun lah yang masak.
Dia masak, nanti kalau nak makan datang sini ayo. Jadi keluarga tu pergilah makan kat situ. Tak ada lah makan kat rumah tu dah. Nampak tak? Dia belajar macam tu. Boleh tak makan kat rumah tu? Boleh makan. Aduh, cakap tak boleh, nanti kucing kat setan. Boleh makan. Cuma tinggal lagi nampak tak berapa beradab pun kan? Dan satu lagi yang tak boleh tu adalah orang yang datang ziarah jenazah tu, dia lah cakap kat rumah tak ada makan pun lapar lah. Gila betul tu kan. Datang ziarah sahaja. Jadi kadang-kadang tu sebab kadang dia dah tahu dah orang ni meninggal, jadi dia pun masak kat rumah sebelah tu, jadi dia boleh makan. Keluarga dia ni yang lapar boleh makan kat rumah sebelah. Macam tu. Nampak elok lah. Ini orang meninggal ni. Cuma selera makan bertambah. Orang semua perhati selera. Macam tu lah. Macam pengantin lah. Saya tengok pengantin baru ni. Adalah satu pengantin, saya tak nak sebut lah kat mana. Beriu makan pengantin ni. Gila, no lapar betul pengantin. Pengantin perempuan tak tu. Allah kap makan. Orang dulu kalau pengantin ni makan kan. Sikit makan tu. Lepas tu suap kan lah. Malu dah macam tu lah. Budak sekarang jumpa lah tengah makan. Jumpa dah tahu orang pengantin tu. Tak tahu malu tu kan. Orang sekarang itulah dia. Tu adab je lah. Cuma tadi kalau kita belajar lain. Contoh macam dari segi suami isteri lah. Saya selalu sebut bab nafkah. Bab nafkah kan. Kena faham ya. Terutama mak ayah kena faham. Bila anak kita dah kahwin, anak lelaki, selama ni dia bagi kita duit. Dia bagi kita 1,000, dia bagi kita 500. Contoh, bila dia dah nikah, dia kena utamakan bini dan anak-anak dulu dalam bab nafkah ya. Sebab mak pun ada lelaki minta dengan lelaki kau, minta dengan anak kau pula kan. Ni yang mula dia cakap belum sampai mak puas mengasuh duit kau. Kena menikah kau lupa ke mak kau. Jangan kau cik hati untuk benda macam tu ya. Kalau kita belajar lah, kita belajar anak kita kena utamakan isteri dengan anak-anak dia dulu, baru mak baru mak ayah dia. Jadi kalau mak itu ada ilmu, bila anak bagi duit mak, ambil duit mak, duit belanja bulan ni, kau bagi mak duit bulan ni, ada tak anak bini kau cukup makan tak ni? Ada mak jangan risau. Yalah kalau macam tu mak ambil lah. Macam tu ya. Entah mak anak bini tu pandai lah cek lain. Kata jangan macam tu. Kau bagi anak bini kau dulu, lepas tu bagi kau mak kalau ada lebih gitu. Macam tu cara lah. Yang datang lebih tolong hormat sikit. Orang perempuan dah lama dah tu mengerti tu. Siap dah kosong ya. Ni depan ni ramai pula kat luar ada 10,000 orang gitu. Kan. Okay kan. Terima kasih. Yalah ada hal kan. Pada masjid tadi ni semua ni baru sampai. Dia orang semuanya ada skrin besar, dinding dah tak ada ni, banyak cerita kan. Macam tu lah ya. Macam tu juga kalau suami isteri ni, satu lagi ilmu kita belajar lah kan. Kadang-kadang mak ayah kepada suami sakit, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah yang sakit. Kena ingat, tak boleh paksa. Tapi kalau isteri tu nak jaga, alhamdulillah, sebaik-baik suami yang membenarkan isteri dia jaga, boleh memujuk isteri dia jaga mak ayah, sebaik-baik bagilah upah, penghargaan, makasih lah tolong jaga mak. Tak apalah bang, saya ikhlas. Mak abang, mak saya juga. Bertuah pek bini macam tu. Saya dengar nak dapat anak dara macam tu, kek semungkis je tu. Saya dengar lah dengan, sebab dia jenis macam tu. Dia tak kira dah mak dia, mak mentua dia sama sayang bertuah betul kan. Dan begitu juga kalaulah mak dan ayah isteri sakit, suami tak boleh halang isteri untuk jaga mak ayah yang sakit. Tapi kalau lelaki nak buat kosong itu, abang tak izinkan kau jaga mak ayah kau, kau duduk rumah ni. Maka bila isteri dia taat perintah suami dengan sodih dia tadi, dia taat, duduk kat rumah, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Ni nak bagi ni ilmu ya, ilmu.
Jadi Syamsul Bab bukan pandai bona dah, tapi dalam bab suami isteri ni banyak bona masalah-masalah macam tu, kan? Itulah suami isteri ni, kan? Jadi yang pertama dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas dalam ibadah, nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiganya mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni bila ibadah makin jadi baiklah. Kalau makin main nombor, tak adalah main nombor ni dah. Makin mengumpet laju, yang mengumpet kan. Berhentilah mengumpet. Dah lah datanglah mek. Nama orang tu kata cacana nak tengok payah betul. Contoh lah. Ni contoh dia orang mengumpet. Contoh lah kan. Sedangkan kau nak faham lah, surau kita ni, madrasah kita ni comel kan. Sumbang banyak-banyak sikit. Jadi kita pecahkan dinding belas niang pula. Kita buat besar, lepas tu naikkan ke atas ataupun niang ni turunkan ke bawah. Oh, tak boleh banjir pula kan, naik atas macam tu. Kan biar sambung ratuk. Kan? Agaklah. Dah buat kira dah berapa perbelanjaan ni kalau nak buat tu. Belum lagi Safwan, belum ya? Nanti Safwan kira lah berapa. Dia meniaga anda biar pandai pada kan. Dia adjust sikit, susun sikit kan. Tapi sebenarnya sayang sebab ni madrasah ni tradisional. Mana kebentuk asal boleh dipertahankan, pertahankan. Cuma mungkin shilling itulah kita buatkan balik kan. Buat elok-elok. Kumpul anak-anak muda ni aktif ni. Gorak kan. Cari minta sumbangan daripada orang-orang yang pernah duduk kat kampung ni, cari yang handal-handal bukan tak ada. Kan? Marah tu bukan bawa mati, kan? Boleh bagilah. Apa yang susah mana kan? Dia kan berbakti kat kampung ni. Lepas tu jalan tu buatlah yang elok sikit, tak pun buat parking, buat je jantas. Penceramah menapak daripada depan dah habisnya. Contoh buat gelongsor apa kan. Tapi tak ada lah. Okey itu bermula tak tahu mana tombol dalam ni kan, sempit. Tapi itulah unik sebab ada istimewanya bila jalan tu sempit. Sebab siapa yang berjalan ambil wuduk di rumah, berjalan kaki, yang pertama, langkah pertama diangkatkan derajatnya, dan langkah kedua dan seterusnya dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Jadi itu bagusnya berjalan kaki boleh sampai solat kan? Jadi jangan minta. Kalau yang paling baik sekali dia perpakan batu 9 tu. Sampai sini memang licin betul. Dosa tu kan lah. Sesampai tu bukan tak ada dosa dengan dia pergi. Agak lah macam tu lah. Allahu Akbar. Jadi itu yang ketiga. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Tak ada mengumpit lidah. Cakap dengan elok. Perangai pun baik. Kan? Senyap dah tak ada bercakap. Kalau tidak mari tu mencarut rojo kan. Contohlah kan. Berhenti dah. Kalau tidak ada kepala bapak tak baby. Betul elok anda. Senyap ya ni. Tu yang kita tengok kadang ada orang balik haji. Senyap tak berburak dah. Pokok orang. Elok dia diam. Kan? Makan lah. Oh baik dia kan. Bukan dia baik, dia sakit gigi. Itu yang tak berbunyi, tak bercakap bona tu, bongkak gusi tu. Itulah kisah Dan yang keempat apa? Yang keempat dimulakan dengan niat. Itulah 4 ciri kesempurnaan ibadah. Dan mengerjakan solat dengan sempurna dapat memelihara diri melakukan perkara keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Yang kedua, kenapa penting pada masyarakat, penting kepada keluarga? Sebab solat dapat mencapai ketenangan jiwa. Relax ya, walau apa pun keputusan pilihan raya itu. Tak ada dia pening-pening kepala kan? Sudah-sudahlah. Dah habis pilihan raya kan, elok duduk macam ni, tak payah gaduh. Sampai sekarang kita tertanya-tanya, tak siapa yang menang, tak siapa yang kalah. Tak ada siapa yang dapat jawab soalan tu dah. Pertama kali Allah nak tunjuk tuan-tuan. Allah nak tunjuk. 2 minggu kau hamun kawan. Sudah sahabat dia tu.
hanya poluk cium. Nak kata apa? Hari tu kau kahamun kawan, tak tinggal tulang kawan. Kan? Macam itulah dunia ni kan. Dia pangkahnya sebab dia tak nak dia. Orang ni pangkahnya tak nak dia. Dua-dua dapat. Pilih-pilih barang ni kan tak nak tu, rupa dapat free gift. Faham lah. Sudah. Jadi tak usah. Jangan fanatik-fanatik ni. Saya dah lama dah. Mana tak betul, saya balun dah. Saya macam tu ya. Kiri, kanan, depan, belakang. Mana bagi pandangan, bagi yang betul, kita kena pertahankan betul. Kan? Ni punya taksub yang betul, kita kata betul. Tapek dah. Jangan macam tu. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar macam tu. Kalau ada lah benda baik yang dibawa oleh orang tu, kena terima. Kan? Kalaupun lah yang datang tu seorang pelacur, tapi dia menyampaikan kebaikan dia tu kena ambil. Faham? Kan? Ingat tak kisah itu kan, yang seorang pelacur tu macam mana dia boleh bagi cedok kan, kasut dengan sepatu tu cedok air bagi anjing. Minum boleh lah dikatakan orang tu boleh masuk syurga. Apa sebabnya? Kebaikan dia tu kita tak tahu. Kadang-kadang kita ambil wuduk kan, ambil wuduk nampak perempuan lalu pakai skirt dekat semukis ni, tak sosek dekat kan. Lalu dia baju tak berlongan, rambut perang. Itu pun dalam hati dia dotik dalam hati ni, neraka lah perempuan ni. Umat ayat yang tengah ambil wuduk ni terasa dia handal pun dah. Neraka lah perempuan ni dia tahu. Lepas itu orang perempuan tu pula sampai ke rumah, tengah-tengah cenyah rambut dia. Dia buka TV1, rupa tengah live apa ni, forum perdana. Kami malam Jumaat malam ni, forum perdana perihal menutup aurat, bertaubatlah, puntang. Macam ustaz ni. Dia tukar TV3. Tengah Al-Kuliah pula Ustaz Don pun cerita pasal aurat sesungguh ni. Pokono lah ni, semua channel pasal aurat lah ni. Dia buka pula TV Hijrah, Samsul Debat pula tengah lontung kawan tuan masuk. Kono lah dia katakan. Sudah boy kita tak tahu ni. Kita tak nampak ni dia dalam rumah ni. Lepas itu menangis mengalir, betul. Yolah banyak dosa dia, agak Allah nak tunjuk. Dia masuk dalam bilik air, dia cuci rambut yang berkarat selama ni, air perak tu yang habis tu, rambut tu perak. Lepas tu dia dah cuci rambut, dia menangis, dia mandi. Lepas tu dia ambil wuduk. Lepas tu dia pakai telekung. Dia semayang, menangis-nangis semayang, minta ampun dengan Allah. Tengah sujud meninggal. Tak ada siapa tahu dalam rumah. Nampak tak? Tadi yang ambil wuduk tadi, dosa mengumpet dah dapat. Nampak tak? Neraka lah perempuan tu. Dia tak tahu perempuan ni taubat dah dalam rumah. Kita tak tahu. Tu ni nak bagi tahu betul-betul. Jadi lepas tu besok tu orang kebumikan dia. Allahu Akbar. Habis napik last. Kita ke belakang tak bangun lagi. Lama lah sujud. Yang seorang lama sujud. Bila program tunggu napik last lagi tu kita dah bercakap lah. Tengok imam pula lama, imam korang tu sujud tumbang. Allahu Akbar. Itulah kematian dicemburui. Nampak tak? Tengah baca khutbah meninggal. Tengah dengar ceramah meninggal sementara. Meninggal sementara tu mana lola. Tak porak kan. Yang meninggal tahu kata dia. Kan itu pun pahala kat tu. Tidur dalam majlis ilmu pahala. Ya, tidurlah. Tak ada siapa marah. Nak buat macam mana? Okey, rumah ada tilam, ada bantam, ada aircon terapik dia tidur. Kalau tengah ceramah togak-togak tidur. Dapat pula pot kat tiang pula. Ni contoh lah ya. Contoh, saya tak cakap sesiapa ya. Contoh lah ya. Saya tak sebut sesiapa. Ni contoh ya. Tiang ni dan punya. Dah lah tak banyak tiang semua ni. Madrasah ni kan. Contoh lah ya. Aduh. Samsul Debat. Jadi macam tu lah. Jadi makna kata jangan kita berpecah-pecah, cukup lah ya. Mana pilihan raya ni proses nak memilih ketua, memilih wakil rakyat. So kita dah pangkah, dah sudah terima, dah masuk kita sekarang untuk bermasyarakat.
Jangan dah gaduh-gaduh, cukup-cukup lah. Tahun depan ni tahun yang sangat getir katanya, terutama dalam bab ekonomi, kan? Jadi kita kena memperkasakan hubungan satu dengan yang lain, ya, support, insyaAllah. Jadi ketenangan jiwa ini akan dapat dicapai bila solat tu dilaksanakan dengan sempurna. Kerana tujuan ibadah solat dilaksanakan adalah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ketenangan jiwa dapat dicapai kalau solat dilaksanakan dengan penuh khusyuk, tenang dan mengerjakan dengan penuh rukun dan tamak-ninah. Maksudnya, bila buat sembahyang ni, bila kita melaksanakan ibadah solat ni, khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk tu sehabis boleh kita nak fokus kepada Allah. Maknanya memang hubungan kita dengan Allah je. Allahu Akbar. Nak dapat, kalau boleh cuba fahamkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Jadi kita cuba fahami maksud tu, mana yang dapat, kan? Belajarlah, belajar, insyaAllah. Itu sebab kita kena banyak baca tafsir juga, kan? Baca, memahami. Baca Quran dapat pahala, baca dan faham lagi besar pahala, baca faham hafal lagi besar pahala, baca faham hafal dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh lagi besar pahala. Okay? Begitu juga solat dapat mendidik jiwa seorang mengenal hakikat ketakwaan, kesabaran, tawakal, jihad dan berpegang bahawa hanya Allah sajalah tempat pergantungan untuk semua urusan kehidupan kita, baik keluarga, baik masyarakat. Tu, kan? Kalau Allah takdirkan, Allah lorongkan rezeki untuk kita, jangan risau. Duduk kat rumah pun tak jadi masalah. Ada je bisnes dia boleh buat online. Dia yakin dengan apa rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau orang tu, macam mana pula kau buat, walaupun kau pakailah kabel besar wayar elektrik tu, kan, kau pakai kabel wayar tiang lampu tu, kan, tapi kalau dah Allah tulis tak ada rezeki kita, tak ada lah. Macam tu, kan? Itu sebab kebergantungan kena diperbetulkan. Tapi yakin dan percaya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah takkan biarkan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan hamba Dia. Jadi yakinlah, percayalah kepada hikmah. Itu sebabnya laksanakan dengan khusyuk. Khusyuk tu bukan pada tak sadar diri tu semayang. Tu kena rasuk kalau tak sadar diri tu. Dia maksudnya bila dia semayang tu, fokus tu kepada solat tu lebih pada benda lain. Contoh macam orang perempuan lah, dia tengok drama Rindu Kasih tu, kan, dia tengok waktu maghrib lah tu, jangan kacau fokus dia tu. Ni episod akhir, tak ada dah lagi lain. Contoh lah, Senia tengok, kesian waktu Dak Ina ni. Contoh, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bila dia tengok tu, kan, anak lalu Senia ada tolak anak ni. Tu khusyuk tu. Kan, tengok ini ustaz, kan, beria minta bacaan, berjoget, kojak peti bukit, kojak bawah bukit, tiba-tiba dah tukar baju, kojak baca ni, kojak soal panjang, jap soal pendek. Contoh lah, kan. Kita pun tengok tuntang anak lagu, tetapi lah, tu khusyuk tu. Tengah-tengah masak, tak boleh terjauh gitu. Tu khusyuk tu. Nampak? Sudah yang diracik dengan jari-jari sekali. Contoh lah, kan. Jadi lebih penumpuan dia kepada ibadah dia. Itu cerita khusyuk dan tamak-ninah. Maknanya tertib dia semayang. Ingat tak dalam kuliah yang lalu saya dah bagi tahu perbuatan solat yang paling tenang jiwa kita, perbuatan yang mana? Dah lupa dah. Dalam perbuatan solat kita, daripada angkat takbir, kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita duduk tahiyat, kan? Mana perbuatan yang paling tenang jiwa kita? Sujud, Aman jawab sujud. Kalau sujud tu maknanya lolap tu. Sebenarnya perbuatan yang paling tenang adalah waktu Allahu Akbar, kita rukuk. Bila kita bangun, Sami Allahu liman hamidah, waktu berdiri sebelum nak turun tu, itulah momen dalam hati paling tenang sebenarnya. Tenang berdiri sebelum nak menuju ke tempat solat.
ya. Dah bosan dah. 2 kali dah. Live lah tu bosan. Allahu Akbar. Jadi waktu berdiri sebelum sujud tu waktu paling tenang sekali, dan itu hanya akan dicapai untuk orang yang solat penuh dengan rukun ya, dan juga tamak-ninah. Tak dul berkecapui pun ya. Kalau berkecapui tu tak merasa tenang. Sami Allah Allahu Akbar. Contoh doa pun ya. Sami Allah tegak la ilaha illallah. Macam mula sawur kan. Dia tertib Allahu Akbar. Kalau ikut imam habis ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut. Ni dia lah sama dengan imam. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Betul ikut imam. Allahu Akbar. Tu yang doreh-doreh tu tiba-tiba terlupa kunut, dia dah sampai bawah mau naik balik. Allahumma hdina, dia dah sampai bawah dah. Siapa suruh orang kau ikut imam? Tak nyampe-nyampe turun apa hal? Kan, itulah tu. Jadi selain itu juga tuan-tuan sekalian, solat dapat membentuk pribadi yang mulia. Kalau solat orang ni tidak tergesa-gesa, orang ni tenang jiwanya, kan? Kepribadian seseorang, kerana pelaksanaan solat merupakan gabungan antara pertuturan tingkah laku dan pemakaian seseorang. Tengok, pertuturan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tutur dia satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa bodoh tu? Kan? Habis di jamaan huruf. Kan? Talan Nabi semua bunyi, tak berbunyi kan? Macam itulah juga kan, pertuturan dan juga pemakaian. Bila pakaian, tentu kita nak pilih pakaian yang bersih. Bila salat, pakaian yang bersih. Dan bila pakaian, jangan pakai baju sekolah Jalil tu, sekolah kelas 3 biru, 3 jingga, 3 UM, 3 UPM sekarang kan dia dulu. Kelas 3 biru, Aci, Along, Angah, Alang, Ateh, Wan, Debak dia. Mok kata kan. Dia tuliskan nama kan. Orang yang semayang kat belakang pun Allahu Akbar. Bacor 3 biru tu. Debak lah. Debak pun kelas dia pun. Mok lah. Allahu Akbar. Dia lebih bacor ni. Lebih bacor. Kan? Tu sebab jangan kita pakai, tidak digalakkan baca pakai pakaian yang ada tulisan tu kan. Contoh lah, ada logo-logo parti politik pula, lagi kawan tu menyampah belakang tu, hey, dia orang sini pakai baju ni lah deh, contoh lah kan. Contoh sekatilah tuan-tuan, ini nasihatnya. Kemudian bacaan salat yang dibaca dengan khusyuk dan sempurna dapat mendidik kita bertutur dan komunikasi dengan baik apabila berada di luar solat. Pergerakan yang sempurna dapat mendidik seseorang agar menjaga tingkah laku di luar solat. Tengok bila kita semayang kan, anak-anak pun lalu zaman kita pun cuba tahan dulu. Anak dah lalu Allahu Akbar. Saya teringat waktu ke Hiji Ismail dulu kan, boleh masuk semayang kat situ kan. Semayang kat situ, bau rambut ni penuh ni. Semayang ni perempuan sebelahnya, saya sebelah sini, perempuan belah sini. Gili-gili sujud. Dia sujud, dia bangun, saya sujud. Saya bangun, dia sujud. Bangun. Ya kan. Tapi tak tahulah sekarang macam mana. Saya insya-Allah, tuan-tuan doakan ya, insya-Allah saya akan berangkat ke tanah suci pada hari Ahad ini. Ya. Mudah-mudahan saya doakan orang sini semua sampai. Ya. Tak apalah, insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Kalau siapa yang belum daftar haji, daftar haji. Siapa yang baru daftar hari ni boleh pergi pada tahun 2134. 3 kali mampu hidup boleh pergi. Mampu hidup boleh pergi lah, belum mati lagi je dah. Tak apa, tu perancangan manusia, tapi baik rayuan mungkin boleh pergi awal lah ya. Kemudian dapat membentuk keluarga yang harmoni, sebab keluarga
kita akan terbentuklah semangat sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai contoh, ibu bapa dapat mendidik anak-anak melaksanakan ibadah salat sejak kecil lagi. Kadang-kadang orang perempuan bangun pagi lepeh nyawa dia seorang masuk syurga. Dia masuk bilik wuduk, dia pun semayang. Dia tengok lelaki dia pun semayang. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Khusyuk waktu-waktu dia. Maliki yaumiddin. Ya kan. Bila dia dah bagi salam tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia selap muka tu, dia pandang lelaki ke katil sambil ngelek. Neraka lah orang tua dan sadap makau neraka orang tua subuh kan? Cubalah kau jut suami tu biar subuh sesama. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara ngajak, sudah dua-dua tak subuh. Budak ni lah kolak macam mana faham kau ni? Risau pula ni nak dengan. Faham ke ni? Ada. Kan? Semayang sesama. Bila semayang sesama pula, ayah pula khabar ke umat. Pergi kau jut budak-budak ni, biar dia semayang sekali dengan kita. Kadang-kadang umat cakap, biarlah bang, budak tu kocik lagi. Silap tu. Daripada kocik. Di Felda Palu 14 yang kita rumah tu. Dia buat siapa yang budak-budak yang datang subuh dapat duit belanja RM3. Nak galakkan budak-budak pergi masjid. Jadi ada duit belanja pergi sekolah. Tapi kena tulis nama ke imam. Lepas itu siapa yang dapat sembahyang 40 hari berturut-turut dapat hadiah. Ada hadiah khas. Paling besar skuter. Betul. Ini bukan kan saya buat cerita kan. Ini siapa nak? Saksi hidup kan. Ya. Dongang. Ya. Nak sampai macam tu sekali lah nak galak kalau orang buat. Arwah Haji Azmil Mustafa. Kau nak tak? Ahli setan. Bukan dia. Ahli setan. Azmil Mustafa sekali dicamah kat Terengganu tu, penceramah malam ni ahli setan ramai datang. Semua cakap dengan Azmil Mustafa, maaf lah Haji, terpaksa Allah tak macam tu, nak baik macam mana, panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dia kata tu dia bergurau lah. Tapi Haji Azmil Mustafa untuk maklum semua, sepanjang hayat dia berjaya buat 2 ke 3 kali dia berjaya buat 40 waktu berturut-turut solat berjemaah tanpa putus. Tuan-tuan boleh buat, cuba buat. Saya cabar tuan-tuan dan perempuan buat 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Ganjaran yang besar sekali. Buat. Kau dapat. Tiba-tiba Ustaz jago dah Zuhur, tahu waktu tidur pada Syak tu kan. Tengok Perancis menang dengan Morocco. Tu yang terlelap jago-jago dah Zuhur. Bila dia terjaga, dia terlopeh satu, kosong balik semula. Dia 40 waktu betul-betul tak boleh putus. Cuba dapat. Maghribi tu malam tadi kalau main lepeh pada maghrib memang dia tak boleh menang. Dia time maghrib memang time dia. Dah nama pun Maghribi. Kan? Atas Isyak susah lah dia nak menang. Macam tu lah. Ada orang cakap di Islam tu, Perancis tu pun ada beberapa orang Islam dalam tu. Kan? Ibrahim pun main. Ibrahim Konate. Different Liverpool tu saja kita. Jadi benda salat tu dapat melatih penampilan dan begitu juga dapat mendidik anak-anak juga untuk bersolat. Begitu juga dapat mendidik kita menjaga maruah dan kehormatan seorang individu. Sebab kita bawa nama Islam, bawa nama agama. Begitu juga solat dapat membentuk keluarga yang harmoni ini. Sebab melaksanakan ibadah solat sejak kecil diajarkan. Kata Nabi, ajarlah anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun sekiranya mereka degil untuk bersolat. Maknanya nak rotan anak tak solat ni pada 10 tahun kalau kita dah didik dia daripada 7 tahun. Bukannya tiba-tiba di umur 10 tahun, dah 10 tahun kau nak solat, lepas tu kita rotan dia. Tak betul. Mesti bermula pada 7 tahun. Didik daripada awal.
Ya. Kadang-kadang kalau kita tak didik pada awal, takut kanak-kanak tu dah sampai dia mencecah usia 40 tahun, dia tetap susah nak solat. Dah 40 tahun kanak-kanak tu. Tu sebabnya kita kena betul-betul didik anak. Kadang-kadang ayah tengah semayang, anak tu panjat dia. Anak tu kecil lagi, dipanjat ayah ni. Macam ni ayah. Jadi kadang-kadang anak, pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Silap tu. Sudah budak tu sampai tua. Tu semayang kan main jauh. Terus semayang kan bila jauh. Itu masalah tu. Nampak tak? Patut tarik budak tu dari budak. Tarik dia pergi ke belakang. Cuba ikut ayah. Macam mana ayah solat. Pandai. Macam tu lah anak omak. Lain lah kalau ayah tengah semayang, omak yang panjat. Itu halal. Tak faham bahasa omak itu. Kenapa tak kerti bahasa betul-betul ni? Dia boleh mengengkek lagi lah. Apa-apa omak kau ni. Kan? Ni yang faham-faham lah. Ya. Tiba-tiba lah dengan ngado kan. Dah tadi tu budak-budak bermain-main dekat surau, itu biasa. Jadi kita tahu dia, adik dalam solat dan surau jangan main-main. Solat betul-betul. Kita didik dia. Ini budak tu boleh lagi. Pergi balik. Kau nak main, pergi balik. Sampai tua budak tu tak pergi surau. Sebab kau nak halau balik. Selagi mana hidup lah arwah tu kan? Selagi mana hidup dia seorang tu kan, selagi dia belum arwah tak datang kawan tu. Tak nak cik tu dogit lah, cik tu garang, tak nak. Lain lah kalau yang besar-besarnya kan, yang besar-besarnya, yang besar-besar asalnya bergurau dia nak tu berduk dia balik tiang tu. Imam datang cak lah tu, patut kalau dah tu bangku baik perangai kan. Ni budak-budak biasa, budak-budak ya. Nama pun budak ya. Nabi sendiri, kalau Nabi sujud, anak-anak yang bertingkat ke atas ni, Nabi tak bangun dulu. Nabi tunggu dulu. Cucu ekor apa anak dekat topi baru dia bangun. Sebab Nabi takut dia nanti jatuh. Sebab mana macam tu Nabi baca khutbah pun cucu main dekat pangkuan tu. Sebab jadi kita tengok adalah menjadi tanggungjawab ketua keluarga untuk memastikan ahli keluarga akan melaksanakan ibadah solat dan ibadah lain dalam kehidupan. Sebagai contoh, seorang bapa dapat mendidik anak-anaknya solat jemaah di rumah bersama ahli keluarga lain, sekaligus dapat mengeratkan hubungan keluarga. Sebab bila ayah itu sembahyang, mari kita solat, tahu sufufakum, dia kata lurus rapatkan saf, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tu jadi imam, suara tu yang ke anak. Lepas itu dah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anak pun tahu kena istighfar lepas solat tu 3 kali. Pada istighfar tu dia baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yamitu ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu Allah majinna minan nar, Allah majinna minan nar, Allah majinna minan nar, Allah antas salam wa minkas salam wa laka ya'udus salam fa inna rabbana bis salam wa khilna jannata darus salam. Semua tu baca, anak tu ikut dia. Sampailah la rabbana subhanallah 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 subhanallah. Puji maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah alhamdulillah iman abad alhamdulillah 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 alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lepas tu alhamdulillah alamin ala kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Puji pula Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu habis tu Al-Fatihah, doa pula. Anak ni ikut je. Anak ni diikut. Satu hari ayah meninggal. Jadi anak ni pula bila dah kahwin, dah setelah 20-30 tahun, anak yang kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang besok kita semayang jemaah nak. Tiba-tiba je bang, teringat dengan arwah ni. Kenapa lah arwah ni tak pernah tinggal, setiap pagi subuh mesti berjemaah. Nampak? Dan di perbuatan itu berdasarkan dia belajar dengan ayah dia tadi, mengalir pahala. Bang, apa dia? Hari Jumaat ni, esok petangan kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah dulu tak lupa karaoke tak di mana. Mampu nak kubur tu. Betul ni, cakap betul ni.
mengajak kepada kebaikan, saham yang baik-baik bagi. Ya, itu sebab penting tu. Ya, jadi begitu juga kita akan dapat memastikan dengan doa tu. Doa tu dapat memastikan, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada keluarga kita untuk terus bertahan dalam ujian susah maupun senang, kan? Kadang doa tu, alhamdulillah, hamidina wazidah ya rabbana alhamdulillah sultani Allah jannah wa saqatuka wan nar. Itu yang bahasa Arab tak boleh. Itu belum yang bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, kau makbulkanlah permohonanku untuk lagi. Ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin, amin. Bila nangis, amin, amin. Amin, ya Allah, makbul. Tak pun minta, entahlah, tanyalah dia, kan. Macam tu. Jadi doa. Lagi kepentingan salat dapat mempengaruhi kehidupan seharian. Salat dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia kalau dapat dikerjakan secara istiqamah. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Apabila beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan, menjaga solatnya. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ke 23. Ya. Begitu juga dapat menjaga pelakunya daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Dia tak buat benda-benda yang tak elok, benda yang Allah larang. Ketiga, salat menjadi jalan keluar bagi orang beriman yang sedang menghadapi kesusahan. Jangan risau, insya-Allah berdoa pada Allah, yakin Allah akan bantu kita. Ya? Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang engkau katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud, yakni salat. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 98. Allah dah beritahu, minta aja dengan Allah, ud'uni istajib lakum. Kau berdoa, aku akan mustajabkan, ya, akan makbulkan. Begitu juga solat sebagai pemudah jalan, pemudah cara untuk dapat mempermudahkan rezeki kita. Jangan lupa jaga solat, minta dengan Allah banyak-banyak. Tapi bagaimana pula orang yang melalaikan solat? Orang yang melalaikan solat atau meninggalkannya, berarti kita merendah-rendahkan hak Allah. Antara akibat melalaikan dan meninggalkan solat adalah, pertama, mereka dianggap sebagai kufur dan munafik. Na'udzubillah, minta jauhkan. Kedua, mereka tergolong di dalam golongan Rasulullah, golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW, sehinggalah mereka mendirikan salat. Ketiga, hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah. Yang keempat, harta benda dari hasil usaha mereka tidak akan mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Tak salat biasanya sebab leko dek mencari duit. Tak salat sebab leko melayan dunia. Tak salat sebab mereka mendapatkan apa selain daripada akhirat. Maka pada ketika itu, dia boleh jadi sebab untuk menjatuhkan dia, boleh jadi sebab kecelakaan pada diri dia, boleh sebab melingkupkan sesuatu yang biada. Macam itulah, kan? Jadi hati-hati. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang salat namun tidak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya. Maka baginda bersabda, seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad SAW. Hadis riwayat Tabrani. Hati-hati. Salat punya banyak kebaikan, kepentingan dapat dimanfaatkan, dapat membantu diri kita, keluarga dan masyarakat untuk membina generasi yang baik akhlak dan murni. Tengok bila semayang, semua jadi elok, semua jadi elok. Dengar, lepas tu tunggu pula, lepas tu ada lah ceramah kuliah, elok, semua duduk, tak ada pun yang berdiri mengelinjang, joget pun tak ada. Elok, dengar. Kan? Yang kedua, dapat membantu kita menangani pelbagai gejala yang merosakkan kehidupan. Berzina, rasuah, membunuh, merompak dan perbuatan maksiat lain. Sebab kesan solat tu memberi mendalam kepada dalam diri dia. Solat juga dapat memotivasikan diri kita untuk terus tabah menghadapi segala cabaran dan dugaan yang datang. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Macam saya khabarkan tadi, dia dah belajar. Bila dia salat, dia serah pada Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hari-hari kita baca.
Tapi kita tak perasan. Itulah ayat Allah beritahu kita, Allah timpakan sesuatu tu sesuai dengan kemampuan kita. Contohlah, tanya ni, ramai ayah anda bonda ni dulu ponik membesarkan anak. Masa membesarkan anak, mari dia rasa macam tak boleh hidup dah, rasa teruk betul hidup macam mana lah, budak macam mana lah. Tiba-tiba anak seorang-seorang dah membesar, anak-anak seorang-seorang dah berjaya, anak seorang-seorang dah kahwin, masing-masing dah ada kehidupan. Maka betul tak ujian dulu kita boleh hadapi sesuai dengan kemampuan kita? Betul kan? Anak-anak berjaya semua, yang seorang jadi peguam, yang seorang jadi magistrate, yang seorang jadi penceramah contoh, yang seorang tu pula jadi kepegawai daerah, yang seorang tu jadi itu kalender kan bahasa kan berperasan. Yang seorang tu jadi pegawai apa? Jadi pegawai bank, yang seorang tu jadi accountant. Alhamdulillah kan? Macam itulah. Begitu juga ibadat salat dapat jadi kunci utama kita mendapat rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-samalah kita berusaha meningkatkan kualiti solat kita setiap hari agar kehidupan kita ini akan lebih diberkati, lebih sempurna, lebih baik, dan paling penting sekali mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak kalau kita tengok hari ini, contoh dan terutama dalam rumah tangga. Bila rumah tangga porak-poranda, masyarakat tentu tak jadi baik. Tu terang cakap. Dia bermula dengan diri sendiri. Macam tu jugalah kalau solat ni, kita tengok kan, kata zaman Iskandar Zulkarnain. Bayang Iskandar Zulkarnain, dia ada bala tentera dia, tenteranya tak pernah tinggal solat dan tak pernah tinggal tahajud. Bayangkan tentera dia, Iskandar Zulkarnain, dan dia adalah raja yang paling beriman dalam sejarah raja Islam ni kan. Tu yang dia cakap, kalau aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Yang pertama, yang usung jenazah aku pastikan tabib yang handal-handal. Yang kedua, kalau usung jenazah aku taburkan segala harta kekayaan aku di jalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiganya, bila bawa jenazah aku tu nanti pastikan tangan aku terkulai, biar orang nampak tangan aku terkulai. Jadi tentera dia tanya, kenapa tuanku nak buat macam tu? Yang pertama, biar tabib yang handal-handal. Tabib ni maksudnya zaman sekarang ni doktor lah. Kenapa nak bagi tahu hebat mana pun tabib tu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kenapa tabur harta kekayaan? Kau akan tengok orang semua berebut-rebut harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa, sebab harta kau yang banyak, kau sikit kau takkan bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa biar tangan kau terkulai tu? Biar orang nampak tangan kau tu kosong, macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Itu sebabnya yang tengok tangan terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Kan, makna kita kena ni, bila masuk dah time, tangan tu tak lebih apa. Bila orang mandi kan kita tu, jenazah tu golek macam ni, terlangkup macam ni, dia kan lebih apa pun. Allah tak kau bik padan kau, contoh kan, tak ada. Kita contoh, kita tengok pengajaran kita dapat daripada jenazah tu pun kita dah nampak. Bila dah mati, tak ada apa dah yang boleh tolong kita, dan melainkan amalan kita. Dan amalan nombor 1 kan ditanya adalah amalan solat. Jadi tolong jaga solat. Tolong jaga solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Kalau tiang agama tak jaga, lebih lagi lah yang lain. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkanlah. Mana sepanjang kita ceramahan, dah ompek pasangan bercerai. Macam itulah kira. Nak tunjuk ramai orang bercerai disebabkan, dan faktor terbesar, lebih 90% puncanya tak jaga solat. Jadi kalau boleh, kalau kita berujuk, kita berburak dengan anak-anak kita, menantu kita, pesan kat dia, jaga solat, jaga solat, jaga solat. InsyaAllah bahagialah hidup, insyaAllah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Kalau masuk semalam yang ke-6 tak balik-balik rumah, lampu betul ceramah kan? Selagi belum pergi umrah tu, dan besok pergi umrah pun macam tu sana. Boleh tak ceramah sikit dalam bas, ceramah kat bawah, ceramah. Ayo, tak apalah nak buat channel selagi boleh ceramah lah. Tapi pun terima kasih banyak atas semua yang mendoakan. Mudah-mudahan mudah-mudahan diberkati. Jaga salat. Salat itu
solat, kepentingan solat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, insya-Allah mudah-mudahan beroleh rahmat. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman. Saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa dekat luar sana ada meja ajaib macam biasa, atas meja ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk bawa balik kan. Kalau tuan nak sauk lah orang kampung tuan apa kira. Yang pertama sambal crispy mengidap tu air tangan